Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan selamat pagi, salam sejahtera kepada student 5 Al-Biruni pada pagi ini. Yang ada di atas talian hanya 2 orang, cikgu sendiri dan juga Siti Nurmawadah. Mana yang lain? Adakah masih lena dibuai mimpi? Adakah masih dalam selimut? Soalan cepu mas. Adakah sudah solat subuh? Tu soalan cepu mas tu. Patutnya sudah selepas solat subuh tadi tak payah tidur semula, kan? Sebab kita ada kelas pagi 7.40 pagi. So stay lah kan. Ambil buku belajar ke, baca buku ke, ngaji dulu ke sementara tunggu kelas. Okey, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah, Alhamdulillah, kerana limpah dan nikmat kurnianya kita masih hidup lagi di dunia ini untuk meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini, dan taatlah kita pada perintah Allah dan juga Rasul. Baik. Okey, respon Mawadah, dengar tak suara cikgu ni? Dengar, jelas. Alhamdulillah. Okey. Selamat datang Haikal Adam, tahniah kerana berjaya menyertai kelas pagi. Ini adalah satu bentuk perjuangan. Okey, bukan senang sebenarnya. Dengan persekitaran di rumah tak sama dengan persekitaran di sekolah. Mood di rumah, mood belajar di rumah dengan mood nak belajar kat sekolah lain. So memang banyaklah cabaran, kena kuatkan iman. Adam. Assalamualaikum Adam. Sihat hari ni? Waalaikumsalam, ya sihat. Alhamdulillah. Atas katil ke dekat meja study tu? Ada kat meja study tu. Bagus. Awak kat atas katil tak ada masalah. Ikutlah gaya macam mana pun belajar kat rumah tu. Nama pun PDPR kan. Yang penting belajar Okey, good job Haikal Adam. Okey, baik. Okey, apakah misi pelajaran kita pada pagi ini? Yang pertama, kita akan sambung pelajaran yang lalu, okey, iaitu hari Isnin yang lalu. Kalau tak silap cikgu, kita dah masuk pindaan perlembagaan. Yang mana pindaan perlembagaan tu kita dah belajar pindaan perlembagaan 1963. Okey. Kita akan teruskan pada pagi ini dengan pindaan perlembagaan 1965. Selepas itu, kita akan bincang 2 soalan yang telah cikgu berikan. Okey. Baiklah, bersama-sama dengan anda, pastikan ada buku teks sejarah tingkatan 5. Okey, pen warna untuk buat catatan. Okey, cikgu kongsikan skrin cikgu dengan anda sebentar. Ambil masa sikit sebentar Okey, respon. Nampak tak skrin yang cikgu kongsikan? Respon siapa-siapa? Nampak? Nampak. Alhamdulillah. Okey. Baik. Okey, buku teks muka surat 31. Okey, pindaan perlembagaan 1965. Baik, kita imbas kembali dulu. Sebelum kita belajar yang ini, kita imbas kembali. Okey. Pindaan perlembagaan 1963, kita pinda perlembagaan ini supaya Sabah, Sarawak dan Singapura
dapat menyertai Malaysia. Okey, cikgu dah jelaskan pada pelajaran yang lalu, apabila 3 negeri ini menyertai tanah Melayu dan membentuk Malaysia, maka dia banyak melibatkan beberapa perkara, perubahan beberapa perkara seperti sempadan kuasa-kuasa tertentu, immigration dan sebagainya. Jadi perlembagaan yang sedia ada perlu dipindah dengan memasukkan klausa baru. Klausa ni bermaksud perkara. Okey, perkara-perkara baru lah. Okey, ataupun fasal. Fasal tu perkara dalam perlembagaan. Okey. Baik. Jadi untuk tujuan demikian, maka kita kena ubah struktur mahkamah atasan. Okey. Okey. Kemudian juga kita bentuk Mahkamah Tinggi Borneo. Kemudian memperkenalkan jawatan yang dipertua negeri bagi Sarawak dan juga Sabah. Begitulah imbas kembali pelajaran hari Isnin yang lalu. Baik. Pindaan Perlembagaan 1965. Pada tahun ini adalah tahun bersejarah bagi negara kita. Okey. Ada juga yang mengaitkan tahun ini sebagai peristiwa yang sedih yang mana Singapura keluar daripada Malaysia. Okey. Selepas beberapa siri rundingan, Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman dengan Ketua Menteri Singapura pada waktu itu Lee Kuan Yew, rundingan tersebut tidak mendapat kata sepakat atau mencapai kata sepakat. Rundingan itu gagal. Maka Tunku Abdul Rahman selaku Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu telah mengusulkan pindah perlembagaan untuk mengeluarkan Singapura daripada Persekutuan Malaysia. Usul pindaan ini dinamakan sebagai pindaan Singapura. Okey. Dan akhirnya Parlimen meluluskan usul ini dan Singapura keluar daripada Persekutuan Malaysia secara rasminya. Jadi segala perkara-perkara dalam perlembagaan yang berkaitan dengan Singapura dimansuhkan, seperti immigration, kewangan, hubungan luar negara, pertahanan. Jadi Singapura kita tak adalah lagi ada kuasa dengan immigration dengan Singapura. Kita tak lagi memberi bantuan kewangan kepada Singapura, hubungan luar negara dan juga pertahanan. So Singapura apabila Singapura keluar, Singapura adalah independent, menjadi negeri lain atau negara lain. Okey. Jadi itulah pindaan Perlembagaan 1965. Okey, selepas beberapa siri rundingan, tetapi rundingan itu gagal, maka perpisahan Singapura dengan Malaysia memanglah satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Okey, baik. Kita tengok di bawah ni, dia punya rumusan. Baik, perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi dalam sesebuah negara. Okey, dan dia menjadi panduan penting kepada negara untuk menjelaskan dan juga menjalankan kuasa. Okey. Jadi supaya kerajaan yang menjalankan kuasa itu tidak menyalahgunakannya, kepada perkara yang tidak sepatutnya. Okey. Untuk menyesuaikan dengan keadaan semasa dan situasi, negara juga mengalami pelbagai pindaan pada tahun 1963 dan 1965. Okey, sebenarnya banyak pindaan perlembagaan. Okey, banyak pindaan perlembagaan. Cuma 1963 dan 1965 ini adalah pindaan yang terbesar dalam sejarah negara. Okey, yang mana 1963 kemasukan Sabah, Singapura dan Sarawak menyertai Malaysia. Okey, dan 1965 perpisahan Singapura dari Persekutuan Malaysia. Macam itulah. Okey, jadi sebagai seterusnya, perlembagaan negara kita berasaskan ciri tradisional dan ciri moden, dan kedua-dua ini saling melengkapi antara satu sama lain. Okey, apabila Malaysia dibentuk pada tahun 1963, pindaan perlembagaan dilakukan bagi menyesuaikannya dengan Sarawak dan juga Sabah. Okey. Kemudian pada tahun 1965 pemisahan Singapura daripada Malaysia. Okey, jadi sebagai rakyat Malaysia kita bertanggungjawablah
mempertahankan perlembagaan demi kedaulatan negara. Okey, okey. Ayat ini, ayat ini last, bermaksud kita dah habis bab 2. Okey. Ada nak tanya sebarang soalan? Silakan. Tentang topik pindaan perlembagaan ini. Ada nak tanya? Silakan. Saya ada 3. Boleh tak cikgu? Boleh, no hal punya. Bagus, tanya soalan. Cikgu suka dan dapat tambah ilmu pengetahuan. Okey, silakan Mawadah, soalan pertama. Yang Soalan pertama, kenapa setiap kali ada kena wujudkan satu organisasi yang berbeza? Maksudnya Sarawak dengan Sarawak, Sabah dan Tanah Melayu tu asyik ada perasingan, macam kena Sabah dan Sarawak tu ada jawatan khas atau pertimbangan khas. Okey, bagus soalan tu. Untuk soalan pertama cikgu jawab soalan pertama dulu boleh? Boleh. Okey, baik. Okey, sebenarnya Mawadah, kita akan belajar pembentukan Malaysia dalam bab akan datang. In future lesson. In future lesson kita akan belajar bab ini. Oleh kerana awak dah tanya, cikgu jawablah. Tapi cikgu tak boleh jawab dengan panjang lebar. Kalau panjang lebar dia akan jadi pembelajaran bab tersebut. Bab tu akan datang lagi. Kita akan ada bab khas, bab tentang pembentukan Malaysia. Jadi cikgu nak bagi gambaran supaya awak nampak. Okey, begini. Okey, sejarahnya macam ni. Terdapat beberapa cadangan daripada pihak British, daripada Singapura, daripada parti-parti politik di tanah Melayu pada ketika itu. Dia mencadangkan bahawa Sabah, Singapura dan Sarawak digabungkan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1957 untuk membentuk satu gagasan negara yang dikenali dengan nama Malaysia. Dia ada cadangan-cadangan. So akhirnya Perdana Menteri Malaysia ni pun membuat lawatan dan juga percubaan kepada ketua-ketua negeri ini, kan? Ketua Menteri Singapura, ketua wakil daripada Sabah, Sarawak untuk berbincang tentang pergabungan ini. Baik. Dia cerita pendekkan lagi, dia tak nak panjang sangat. Ada banyaklah reaksi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Akhirnya Sabah setuju, Sarawak setuju. Ceritanya last ni, cikgu tak nak ambil tengah-tengah ni sebab dia ada cerita lagi dah. Ada mula ada yang setuju, ada tak setuju. Cikgu ambil last. Akhirnya Singapura setuju, Sabah setuju, Sarawak setuju, Brunei setuju pada peringkat awal tetapi tarik diri pada last minute. Nanti kita belajar sebab apa. Baik. Sabah dan Sarawak dia setuju tapi bersyarat. Mawadah letakkan syarat. Apa syarat dia? Syaratnya Sarawak dan Sabah menuntut beberapa perkara tertentu yang menjadi autoriti apabila bergabung dengan Malaysia. Jadi contoh Sabah dan Sarawak berkuasa dalam soal immigration. Tidak boleh kerajaan persekutuan mencampuri urusan immigration di Sabah dan Sarawak. Sehingga hari ini urusan immigration Sabah dan Sarawak memang adalah hak mutlak ataupun autoriti untuk Sabah dan Sarawak. Sabah Sarawak minta 20 perkara ataupun 20 tuntutan kepada Malaysia, supaya Sabah Sarawak ni boleh menyertai Malaysia. Maksudnya bersyarat, boleh dia setuju masuk Malaysia Sabah Sarawak ni. Tetapi kedua negeri ini mengemukakan 20 tuntutan. Salah satunya adalah immigration. Salah satunya immigration. Jadi macam itulah. Faham Mawadah? Patut. Satu lagi cikgu tambah. Begitu juga dengan kewangan. Kewangan. Jadi kalau contohnya Sabah dan Sarawak memerlukan bantuan kewangan, kerajaan persekutuan perlu bantu dengan kadar segera. Antara syarat-syaratnya. Dan kalau orang nak tahu, antara syaratnya ialah Bumi Putera Sabah dan Sarawak ni dituntut sama tarafnya dengan orang Melayu. Jadi akhirnya Bumi Putera ni asalnya untuk orang Melayu, akhirnya Sabah Sarawak juga masuk. Orang asal bagi Sabah dan Sarawak juga dikira sebagai Bumi Putera. Gitu. Jadi itu sebabnya Sabah dan Sarawak ni ada beberapa keistimewaan
Dan sebenarnya keistimewaan ini adalah berdasarkan sejarah adalah tuntutan mereka sendiri apabila mereka nak gabung Malaysia. Dia tuntutlah kepada kerajaan Malaysia, pada kerajaan British boleh masuk Malaysia, tetapi perkara ini mestilah direalisasikan dulu. Di antaranya perkara dalam 20 tu nak merdeka dulu. Okey, daripada British tu dapat merdeka dulu baru masuk Malaysia. Macam tu. Begitu Mawadah, soalan yang pertama begitu. Okey? Faham tak? Maknanya Sabah dengan Sarawak ni masuk dekat Malaysia secara mula-mula tak suka rela lah kan? Macam okey, dia cerita dia mula-mula tak setuju. Mula tak setuju, cerita dia ada cerita awal dia, nanti kita belajar dalam bab tu. Mula-mula tak setuju. Sebab apa tak setuju? Sebab dia rakyat Sarawak dan Sabah merasakan tak perlu bergabung dengan tanah Melayu untuk membentuk Malaysia sebab okey je. Okey. Tidak ada apa-apa sebarang keperluan yang mendesak. Rakyat hidup dengan tenang. Ada kerajaan British walaupun dijajah oleh British jaga kebajikan, British jaga keselamatan. So mereka rasakan tidak perlu ada penggabungan. Okey, ada juga kelompok yang merasakan bahawa kelompok yang agak radikal sikit pemikirannya, mereka merasakan bahawa tak patut bergabung dengan Malaysia ni. Okey, bergabung dengan tanah Melayu. Sebab apa? Ni mungkin salah satu bentuk penjajahan baru. Mereka khawatir tanah Melayu ni akan menjajah mereka. Gitu. Mula-mula tak setuju. Kan? Tetapi selepas beberapa siri rundingan, siri lawatan oleh British dan juga oleh tanah Melayu, beberapa perbincangan antara pegawai-pegawai tanah Melayu Sabah dan Sarawak, akhirnya last sekali Sabah dan Sarawak bersetuju membentuk gagasan Malaysia. Gitulah Mawadah. Untuk detail kita akan belajar dalam bab akan datang. Topik yang menarik tu. Sebab ada negara jiran tak setuju tu. Okey, yang kedua, soalan kedua. Soalan kedua, adakah kita je yang satu-satunya negara yang ada ciri moden dan ciri tradisional? Okey, adakah kitanya ada satu negara ada ciri moden dan ciri tradisional? Okey. Kalau macam sebenarnya cikgu kurang periksa bab itu sebab pada cikgu ada, pada cikgu ada sebagai contoh. Kalau kita lihat negara-negara yang dijajah, kalau kita lihat Mawadah, mana-mana negara di dunia yang dijajah. Tak payah ambil jauh lah, kita ambil di Asia Tenggara, Indonesia, Filipina, baik, mana-mana negara yang dijajah, dia mesti ada meletakkan unsur moden dalam pentadbirannya. Cuba awak lihat Indonesia. Cuba awak lihat Filipina, Malaysia, Thailand. Kalau ada jabatan-jabatan kerajaan di negara itu, maka itulah unsur moden atau ciri moden. Dan kalau kita lihat negara jiran kita di sebelah utara iaitu Thailand. Thailand juga mengamalkan pemerintahan lebih kurang sama dengan kita. Yang mana Thailand juga ada konsep raja berperlembagaan. Raja Thailand kekal sampai sekarang. Dan Thailand juga ada jabatan-jabatan kerajaan ataupun mengamalkan demokrasi berparlimen. Mawadah, Thailand contohnya. Jelas? Jelas. Thailand Cuma Thailand ni berbeza sikit. Cikgu nak tahu berbeza sikit. Thailand ni unsur modennya bukan kerana dijajah. Ciri moden dalam pemerintahan Thailandnya bukan dijajah. Awak kena ingat, Thailand adalah negara yang tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa, sama ada kuasa itu daripada barat ataupun kuasa itu daripada timur. So, macam mana pula Thailand boleh memodenkan pentadbirannya? Ini semua usaha Raja Thailand pada ketika itu, iaitu Raja Chulalongkorn dan juga Raja Mongkut. Kedua-dua Raja Thailand ini pada ketika itu telah membawa falsafah barat dengan memodenkan pentadbiran Thailand sendiri. Jadi dua raja ni telah telah memodenkan pentadbiran Thailand dengan membentuk majlis negeri, majlis-majlis untuk majlis pentadbiran negeri, mengupah pegawai-pegawai barat untuk berkhidmat dalam jabatan kerajaan seperti
seperti pegawai ketenteraan, pegawai custom, pegawai audit. Okey, semua ni diupah. Okey, Raja Thailand mengupah pegawai barat untuk berkhidmat dalam sektor jabatan kerajaan di Thailand. Jadi permodenan pentadbiran di Thailand bukan disebabkan penjajahan tetapi disebabkan usaha Raja Mongkut dan juga Raja Chulalongkorn. Gitu. Dah okey. Jelas tak? Jelas. Itu jelas cuma dia beza sikit. Jadi Thailand negeri paling dekat, negara paling dekat dengan kita yang ada sama sistemnya dikekalkan dua-dua ciri. Cuma berbezanya yang tu. Beza yang tu Thailand tidak dijajah, kita dijajah. Itu saja. Okey, baik. Soalan ketiga. Soalan ketiga ni agak perdebatan hangat antara kami yang pelajar ni. Ada yang mengatakan yang Malaysia ni macam tak ada pendirian sebab dia menggabungkan ciri tradisional dan ciri moden. Sebab ramai berkata yang sepatutnya Malaysia ni just ada ciri moden sebab itu baru macam melambangkan identiti kita sendiri. So macam menerapkan. Baik. Pendapat cikgu ciri sebagai moden yang lebih berilmiah. Baik. Ini pendapat cikgu lah. Soalan ni sebenarnya dia kalau kita jadikan sebagai satu topik perbincangan memang tak habis. Perbahasannya tidak ada noktah. Masing-masing ada sumber untuk didebatkan, dibahaskan. Baik, ni pendapat cikgu lah, wallahu alam. Baik, kalau kita melihat dari sudut sejarah, kita tidak boleh lari daripada ciri moden ini. Jadi itu sebabnya ciri moden kita bawa dalam pentadbiran negara kita sebab negara kita dijajah. Dan sebenarnya bukannya orang lain yang nak ciri moden ni. Tetapi kita sendiri. Ingat balik perjuangan orang Melayu masa menentang Malaya Union tu, orang Melayu dan Raja Melayu menuntut supaya konsep persekutuan dikembalikan. Jadi kalau kita lihat apa itu konsep persekutuan, raja perlembagaan, pentadbiran tu diletakkan di bawah kuasa residen. Jadi kita bawa semua tu, ada pilihan raya, ada ketua kerajaan, ada parlimen, kita bawa semua tu. Kalau ada orang kata patutnya kita mengamalkan ciri moden saja, itu jadi sekular mawadah. Sekular penuh tu. Kita akan menjadi sekular, negara sekular. Tak ada lagi lah, kita tak akan gunalah undang-undang syariah. Tak adalah unsur-unsur yang kita warisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Begitu. Jadi sebenarnya, itu cikgu ada pernah cakap dulu, negara kita ni mawadah, ataupun negara kita ni, kita bukan negara Islam sepenuhnya. Bukan. Kita paling tepat istilahnya, negara kita ni adalah sebahagiannya Islam dan sebahagiannya sekular. Kita kedua-dua guna pakai. Itu atau paling mudah ada ciri tradisional, ada ciri moden. Kan? Ada kita guna dua-dua. So kita sesuaikan dengan situasi semasa. Baik. Pada cikgu lihat jauh ke depan. Bagus juga. Ada hikmahnya lah. Ada hikmahnya kita buat perkara ni. Sebab dalam masa yang sama penduduk negara kita pelbagai bangsa, pelbagai kaum. Jadi ciri moden ni dapatlah disesuaikan dengan keadaan kita yang komposisi kaumnya pelbagai. Jadi macam itulah mawadah. Benda ni kalau didebatkan memang tak ada noktah mawadah. Tapi itu pandangan cikgu lah kan. Jadi benda ni melibatkan perlembagaan. Jadi sudah termaktub dalam tu lah. Jadi nak pindah kena ada usul di parlimen. So itulah kalau perbahasan di kalangan orang awam memang tak ada noktahnya lah. Kan? Begitu. Tak ada noktahnya. Boleh bahas, tak ada masalah. Kita ada kebebasan bersuara, bahas. Tetapi janganlah terlalu radikal sangat. Kita sebagai ilmiah saja. Sebab dia tak ada notah, sebab kita sebagai orang awam, lainlah kita ahli politik yang selalu membawa usul di parlimen kan. Kita boleh pindah perlembagaan di sana. Katakan kita pindah, kita akan masukkan semua ciri-ciri moden, kita akan jalankan undang-undang Islam, kita tegakkan. Boleh, tak ada masalah. Mesti ada usul di parlimen. Kan? Majoriti setuju nak
nak jalankan undang-undang Islam sepenuhnya. Itu lain. Kalau di parlimen macam tu. Kita boleh usul, bila ada usul mesti ada perbahasan. Perbahasan dijalankan dan mesti ada yang sokong, yang tentang, dan ada yang berkecuali. Dia gitu dalam parlimen ni. Okey, ada student nak masuk. Cikgu accept sekejap. Okey, Nazlia. Okey, okey, macam itulah Mawadah, dia takkan ada nota. So, kita tidaklah perfect sebagai negara Islam. Okey, dan kita sebab dalam masa yang sama kita running juga undang-undang sivil lah macam tu. Okey. Jadi gitulah, kita bahaskan tak ada notah gitu je lah, dia pusing balik. Tak ada notahnya sebab dia perdebatan dan perbahasan ni tak ada nitik notahnya. Okey, lagi satu Mawadah, kita dah belajar masa tingkatan 4 yang lalu. Okey, perlembagaan negara kita yang merdeka ini digubal oleh orang asing. Bukan orang tempatan, bukan orang Melayu. Diketuai oleh Lord Reid, hakim British dan juga ahlinya hakim-hakim daripada negara Commonwealth seperti Pakistan, India, Australia dan sebagainya. Jadi mereka inilah yang menggubal perlembagaan negara kita berdasarkan cadangan-cadangan daripada parti-parti politik negara kita, cadangan British sendiri, mengambil kira pandangan Raja Melayu, begitu. Jadi mereka ni buat gubal, okey. Bagus juga, sebab apa? Pada cikgu ada hikmahnya lah, sebab perlembagaan itu dapat dijalankan dengan adil. Sebab kalau contoh orang Melayu je semua menggubal perlembagaan, mungkin ada orang yang tidak puas hati. Okay? Jadi sebagai syarat kita nak merdeka, awak kena ingat British menubuhkan Suruhanjaya untuk menggubal perlembagaan negara yang merdeka, namanya Suruhanjaya Reid. Jadi kita kena setuju. Sebab British dah nak merdeka boleh, saya akan lantik, saya akan tubuhkan satu Suruhanjaya bebas untuk merangka perlembagaan tanah Melayu yang merdeka, namanya Suruhanjaya Reid ataupun Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Panjang nama dia kan, pendekkan Suruhanjaya Reid. Itu syarat kemerdekaan. Jadi kita kena terimalah. Jadi bila perlembagaan itu digubal, ada unsur tradisional. Unsur tradisional adalah daripada tuntutan Raja Melayu sendiri. Unsur barat, unsur barat, memang unsur barat ni juga daripada orang Melayu, yang mana orang Melayu nak seperti konsep persekutuan yang dulu. Dan disesuaikan dengan situasi politik, situasi demografi, situasi sosial pada waktu itu di Malaysia. Gitulah Mawadah, 3 soalan. Wallahualam, cikgu pun tak berapa pandai sangat sebab untuk soalan nombor 3 ni lah. Tapi itulah pandangan cikgu. Kalau Mawadah tanya orang lebih pakar, mungkin pakar sejarah, ahli politik, penganalisis politik kot. Kan? Gitu. Okey, terima kasih Mawadah. Ada nak tanya lagi? Tambah sikit tu. Cikgu rasa Sila. kesan Boleh. Kesan paling ketara kalau kita tak ada ciri moden. Okey, katakan kesan paling ketara kalau kita tak ada ciri moden, kesan dia. Susah nak jawab soalan tu. Okey, sebab kita dijajah. Bila dijajah, kita British telah mengubah sistem politik negara kita dengan memperkenalkan pentadbiran moden, birokrasi barat tu. Jadi susah. Kalau soalan Mawadah tu katakanlah penjajah tak menjajah. Penjajah tak menjajah negara kita dan kita kekalkan unsur tradisional. Kita ni macam Brunei Mawadah. Okey. Kita dia Brunei. Okey, Brunei dijajah. Brunei dijajah juga oleh British. Tetapi selepas Brunei, berbeza sedikit dengan kita. Brunei dijajah juga oleh British. Okey, tetapi selepas Brunei mendapat kemerdekaan, Brunei menjadi negara sendiri yang berdaulat, yang mana raja dia sendiri, dialah yang berkuasa. Brunei mengamalkan sistem pemerintahan monarki. Monarki ni sistem pemerintahan beraja, yang mana meletakkan undang-undang Islam sebagai yang utama. Tu di Brunei. Tapi
unsur ataupun pengaruh kemodenan di Brunei dalam soal pentadbiran dan pemerintahan tetap ada. Okay, cuma disesuaikan dengan budaya ataupun situasi politik di Brunei pada ketika itu. Jadi yang kawal di Brunei sekarang adalah raja dia. So sebarang pemodenan, sebarang pemodenan mestilah diputuskan oleh raja. So Raja Brunei kawal segalanya sebab dia berkuasa mutlak. So boleh modenkan pentadbiran. Contoh Brunei ada kerajaan dia. Ada kerajaan. Dia ada yang badan yang mentadbir ada. Cuma kuasa tertingginya raja. Kalau Mawadah tadi soalan dia, kalau kita tak mengamalkan moden, ciri moden, tradisional saja, kita ada macam Brunei. Macam tu lah. Kita jadi macam Brunei. Gitu cerita dia. Alright. Baik. Okey, terima kasih Mawadah kerana soalan itu. Baik, berada di atas talian sekarang, cikgu dapat melihat Hazira, Nazlia, Nurin, Afrina dan Haikal Adam. Okey, ada soalan tak? Selain Mawadah nanti dulu jangan tanya. Cikgu tanya yang lain dulu. Kan? Sebab yang lain ni takut saya khawatir. Apa? Nurin, okey Nurin? Nurin, are you there? Yeah. Alhamdulillah. Okey, Hazira okey? Okey, cikgu. Nazlia okey? Okey. Ada soalan tak? Haikal Adam, selain Mawadah tanya banyak soalan tadi. 4. Okey, bagus Mawadah. Okey, yang lain ada? Tak ada. Okey, tak ada. Baik. Kalau tak ada, okey, mari sama-sama, okey, ayuhlah kita bincang soalan hari tu. Okey, soalan Cepu Mas. Dah siap ke belum? Itu je soalan cikgu kan. Dah siap ke belum? Okey, jom kita tengok soalan dulu. Okey, ni soalan dia. Okey, baik. Buktikan pemerintahan di negara kita mempunyai unsur tradisional dan moden. So nombor 1 ni soalan ni direct saja Direct saja. Jawapan terus daripada buku teks, tak perlu tokok tambah. Awak tak boleh tokok tambah sebab ni fakta sejarah betul. Okey, tak boleh tokok tambah. Okey, baik. Nombor 2, mengapakah ciri tradisional dan ciri moden dimasukkan sebagai perlembagaan negara kita? Baik, nombor 2 ni soalan ni kena faham betul-betul. Okey, awak perlu memberi jawapan sebab-sebab negara kita memilih kedua-dua ciri. Kenapa tak satu ciri saja? Kenapa tak ciri moden saja? Kenapa kena dua-dua? Dia nak sebab. Okey, kita mulakan dengan soalan pertama dulu. Okey. Baik soalan pertama dulu. Cikgu harap awak dah salin lah soalan ini dalam test pack. Sebut pasal test pack semua tu, okay? Kertas-kertas jawapan anda yang esei semua tu yang kita buat macam ni kan. Jawapan-jawapan tu awak letaklah, awak masukkan dalam files yang awak dah beli tu kan. Masuk, susun elok-elok. Cikgu tak ada masa lah untuk nak semak semula. Sebab dengan keadaan kita sekarang ni kan, okay, kita kejap PDPR, kejap pergi sekolah, kejap PDPR, kejap pergi sekolah. Dan sebenarnya cikgu rasa sangat-sangat bimbang. Takut awak punya pelajaran yang terjejas. Okey, kita tengok balik pada tahun 2020. PKP 1.0 pada tahun 2020 bermula pada bulan Mac. So Mac, April, Mei, Jun. Dalam 4 bulan lebih kurang, hampir 4 bulan. 3 bulan lebih. So bulan Jun pelajar Tatan 5 kembali semula ke sekolah. Dan PKP 2.0 tu bermula pada hujung tahun, bulan 12. Jadi mereka ni dapat cover balik lah. Mula bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia cover banyak. Awak ni silap air gaya ni, dah kita semalam dah berapa ribu semalam dah? Adam? Semalam 6,800 tak? 6,800 kan? 68 kan? Sebelum tu 67. Cikgu tak tahulah kata apa. Kita doakan sama-sama dengan Allah supaya segala urusan kita, awak lebih-lebih lagi saya pun sama sebagai guru, awak sebagai pelajar lagilah kan, supaya kita dapat belajar dengan tenang, dapat memperoleh kefahaman walaupun dalam situasi macam ni. Sebenarnya terus terang juga katakan, pelajaran bersemuka adalah lebih efektif dan itulah yang digalakkan oleh Nabi sebenarnya. Nabi, pelajaran yang bagus ialah secara bertalaki. Talaki ni apa? Depan-depan, bersemuka lah maksudnya kan.
Tapi nak buat macam mana? Tak ada alasan kita nak belajar. Terus je lah, hadap je lah. Hidup kena teruskan, kan? Okey, Adam. Dah siap lo nombor 1 ni dah? Adam? Belum je ke? Hai, benda tak buatnya. Benda mudah. Baru berapa hari dah. Okey, baik. Macam mana Azira? Dah siap dah? Jawab je. Awak tak siap ke? Siap ke cikgu tak marah? Azira, siap ke belum? Nazlia, siap dah? Belum. Hello? Belum. Aduh. Okey, tak apalah. Nak macam mana? Dua-dua ni belum Okey, baik. Kalau macam tu, awak okey. Buat sekarang senang. Okey, buat sekarang. Okey, cikgu tunjukkan dulu Cikgu tunjukkan dulu. Okey, baik. Untuk soalan nombor 1 ni, okey, ada pelajar nak masuk. Sekejap, cikgu accept dulu. Okey, Nazir. Lambat masuk Nazir ni. Tak apalah. Okey, baik. Mana tadi? Ni kan. Baik, untuk soalan nombor 1 ni kan, buktikan pemerintahan di negara kita mempunyai unsur tradisional dan moden. Okey. Awak jawapannya direct daripada buku teks. Tengok buku teks. Jawapan dekat sini pelajar-pelajar yang telah kita belajar sini. Ni. Okey. Ni contohnya ni. So awak ambil balik muka surat bermula dengan muka surat 28 dan 29. Awak ambil. So kita tengok soalannya ada dua traditional, unsur tradisional 1, moden 2. Awak tak boleh jelaskan atau buktikan ambil satu saja, ambil tradisional saja tak boleh, atau ambil moden saja tak boleh. Awak kena cerita, kena buktikan bagi kedua-dua unsur. So 6 markah maksudnya 3 datang dari sini, 3 datang dari sini. Macam itulah apabila kita nak menjawab peperiksaan. So dalam esei anda tu hanya awak rujuk balik muka surat ini 28 dan 29, ambil satu, ni fakta. Okey, contoh mulakan dengan macam ni. Okey, pemerintahan di negara kita mempunyai unsur tradisional dan moden. Titik. Okey, bagi unsur tradisional, negara kita mengamalkan, ambil ni, kesultanan, atau negara kita meneruskan sistem kesultanan atau pemerintahan beraja. Itu fakta 1 markah. Dah dapat 1 di situ. Kemudian lagi 2, awak ambil kat sini huraian. Okay, ambil 2 huraian kat sini. Ambil 2 huraian di sini. Okey. Hal ini dapat dilihat apabila contoh awak nak ambil negara kita meneruskan sistem pemerintahan beraja. Ni ambil bukti Yang Tuan Agong. Ni dapat markah Yang Tuan Agong. Yang Tuan Agong, jawatan Yang Tuan Agong sebagai ketua utama negara di peringkat persekutuan, dan sultan-sultan atau raja-raja sebagai ketua negeri. Itu adalah bukti. Okey. Itu adalah bukti unsur-unsur ataupun ciri tradisional. Okey, dah siap. Dah berapa kat situ? 1, 2, 3. 3 dah kat situ. Okey. Kemudian dah 3 kat situ, ambil lagi kat sini. Ciri moden. Bagi ciri moden pula, ambil sini. So, ambil kat sini, ni fakta, ni dia punya huraian. Ambil ni kerajaan persekutuan. Bagi ciri moden pula, okey, negara kita adanya kerajaan persekutuan. Okey. Baik, okey. Kerajaan persekutuannya ada kuasa dalam bidang tertentu seperti pertahanan, seperti kesihatan, seperti hubungan luar negara. Okey, kemudian awak tulis juga ada kerajaan negeri juga diberi dalam bidang kuasa tertentu. Di situ dapat markah. So sebenarnya dalam muka surat 28 dan 29 ni sebenarnya banyak markahnya. Banyak markahnya. Ikut awak macam mana nak huraikan. Awak nak ambil yang mana? Banyak ni. Okey. Tidak digalakkan. Okey, jangan buat macam ni. Awak ambil ni. Okey. Buktinya ialah terdapatnya kesultanan, adanya kesultanan atau pemerintahan beraja. Yang kedua, awak ambil terus. Yang kedua, adanya agama Islam, adanya bahasa. Yang keempat, adanya bahasa Melayu. Awak buat macam tu tanpa menghuraikannya. Okey, awak tidak huraikan tradisional dan moden ni. Maka apa yang berlaku pada markah? Markah awak tak dapat markah yang baik. Macam tu cerita dia. Okey, jelas kat situ? Student? Jelas tak? Dah dengar. Dah sikit dulu.
Jelas jadi pastikan awak ambil, ambil daripada unsur-unsur tersebut, mestilah diuraikan. Dan mesti ambil dua-dua kena uraikan, tradisional dan moden. Kalau tradisional saja, banyak awak ambil tradisional, awak uraikan semua tradisional tu daripada kesultanan, agama Islam, bahasa Melayu, hak istimewa, semua awak uraikan, tapi moden tak nyatakan, tak uraikan, maka dapat 3 markah je, rugi So kita kena uraikan dua-dua. Okey. Baik. Itu nombor 1. Okey. Nombor 2. Nombor 2. Mengapakah ciri tradisional dan ciri moden dimasukkan sebagai perlembagaan negara kita? Baik. Yang ni cikgu nak tunjuklah sebab awak tak siap lagi. Okey. Kamu siapkanlah lepas ni cuba. Tak banyak pun sebenarnya. Okey. Sebenarnya. Sekejap cuba ambil A4 sekejap. Untuk nombor 2 ni berdasarkan awak punya pemikiran yang relevan munasabah saja. Okey. So nombor 2 tadi. Okay. Baik, salin balik soalan kan. Soalan dia soalan dia apa tadi? Mengapakah menarik ni soalan ni? Okey, soalan ni aras tinggi juga. Okey. Mengapakah ciri tradisional dan moden dimasukkan sebagai perlembagaan Okey, cikgu berfikir, adakah awak tak siap sebab awak tak salin soalan? Sebab kalau seingat cikgu bagi masa untuk hari Senin yang lalu untuk salin soalan tu kan. Ini kan. Tak apalah, nanti cikgu screenshot balik soalan ni, masuk balik dalam Telegram Baik, jadi cikgu nak bagi rangka jawapan di sini. Okey. Baik. Rangka jawapan Mengapakah ciri? Apa idea awak? Siapa boleh bagi idea? Cikgu dalam kepala otak ni banyak idea. Okey, cikgu mulakan daripada anda dulu. Okey, sesiapa yang di atas talian boleh bagi idea sebab apa dimasukkan? Sebab apa? Nombor 1, idea dulu. Idea dulu. Sebab apa? Adam. Macam mana Adam? Adam? Ya, go. Ada kat situ tu. Apa idea awak? Agak-agak. Kenapa kita nak masukkan dua-dua ni? Supaya tidak ciri tradisional dan moden ni akan diteruskan. Awal tak pasti. Okey. Akan diteruskan ciri moden. Jangan cakap tak pasti. Aku cakap jangan cakap tak pasti. Itu pandangan saya. Baik, macam ni. Okey, cikgu ambil diteruskan Dekat situ sebenarnya kalau diteruskan tu sebenarnya lebih sesuai kita gunakan warisan. Okey, ciri tradisional diteruskan, dimasukkan sebagai perlembagaan negara kita supaya kita dapat meneruskan warisan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebab kita ambil ni termasuk dalam perlembagaan untuk meneruskan warisan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, bagi contoh. Okey, huraikan. Ni kalau ini idea Okey, kalau idea kita jadikan ni warisan ni sebagai fakta. So huraikan, cuba huraikan. Cuba huraikan. Untuk meneruskan warisan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Contohnya, dalam konteks tu agama Islam, bahasa Melayu, sistem kesultanan atau pemerintahan beraja,
hak istimewa orang Melayu kan. Itu adalah warisan zaman Kesultanan Melaka. So idea dia, ni idea yang boleh kita pakai sebagai jawapan. Meneruskan warisan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebab kita masukkan, kita kekalkan ciri tradisional dalam perlembagaan. Okey, untuk meneruskan warisan sejak zaman Kesultanan Melaka. Okey. Okey, ciri moden. Ciri moden, awak boleh letak, kenapa letak dua-dua ni? Ciri moden, kita bagi idea kasar dulu. Moden ni untuk awak kata untuk kemajuan negara. Kemajuan negara. Untuk kemajuan negara. Untuk kecekapan pentadbiran. Buat macam tu boleh, apa saja. Kecekapan pentadbiran. Nampak? Kecekapan pentadbiran. Kemudian apa lagi dia punya idea kasar, kita boleh letak. Okey, boleh letak tuntutan orang Melayu. Tuntutan orang Melayu ni untuk moden tuntutan orang Melayu ini untuk tradisional, tuntutan orang Melayu semasa Malay Union. Okey, masuk kat sini. Ini sebagai uraian. Untuk meneruskan warisan sejak zaman Melayu Melaka. Okey, jadi buat huraian di situ. Hal ini dapat dilihat. Okey. Hal ini dapat dilihat daripada sejarah semasa British memperkenalkan Malay Union, orang Melayu telah menuntut orang Melayu telah menuntut dasar-dasar perlindungan orang Melayu ni atau hak istimewa orang Melayu ni dikekalkan lah. Okey, jadi itu sebabnya kita dapat agama Islam, bahasa Melayu, kesultanan, dapat kita teruskan, dapat kita warisi. Itu boleh masuk dalam huraian tu. Okey, baik. Jadi, selain tu apa lagi? Student, jangan cikgu je ni. Awak pula bagi idea. Nazlia, Hazira, macam mana? Okey, pada cikgu pula cikgu kata untuk mengelakkan penjajahan. Untuk mengelakkan penjajahan baru. Okey, jadi dengan adanya unsur moden dalam sistem pentadbiran negara kita, jadi secara tidak langsung ianya berupaya untuk mengelakkan penjajahan bentuk baru lah. Oleh sebab kita dah ada, kita punya pentadbiran dah moden. Okey, jadi kita punya pentadbiran kita sudah terbuka. Kita tahu unsur-unsur barat tu macam mana. So, sebarang usaha untuk menjajah kita, okey, penjajahan bentuk baru ni kita dapat hidu. Sebab kita dah ada pentadbiran yang moden. Kan? Baik. Okey, jadi kalau kita hurai kecekapan pentadbiran ni, boleh letak jabatan-jabatan kerajaan. Okey, jabatan-jabatan kerajaan. Okey, yang akan memudahkan urusan-urusan, ada rekod-rekod bertulis, ada undang-undang, ada undang-undang kat sini. Ini kalau kita huraikan semua ni akan cukup dapat 6 markah. Okey. Faham tak pelajar-pelajar? Okey. Okey tak? Okey. Bagaimana yang lain? Nazlia, Hazira okey? Nazir bawa masuk. Nazir okey? Okey tak? Kejap, tengok kejap. Siapa yang ada? Nazir. Okey, baik. Okey, baiklah. Okey, ini adalah idea-idea yang cikgu berikan. Okey, kalau awak ada idea-idea lain munasabah, boleh masukkan sebab soalan 2 ni dia jawapannya bersifat terbuka. Okey. Bermaksud awak boleh memberikan apa sahaja jawapan munasabah, tidak semestinya dalam buku teks, boleh memetik mana-mana sumber di luar tetapi pastikan dia relevan di munasabah. Okey, boleh letak idea-idea yang lain, tak ada masalah. Okey, tengok ada message ke di sini? Okey, tak ada. Okey, baik. Okey, masa pun hampir dah 8.40. Okey, baik. Hampir 8.40. Dengan ini kita tamat bab yang kedua.
Okey, jadi marilah kita imbas kembali apa yang telah kita belajar selama ini. Okey, bab 2 ni jom. Jadi tengok buku teks tu muka surat mana yang imbas kembali. Okey, ni bab 3. Okey, tengok muka surat terakhir di situ. Ni Lepas ni kita masuk bab 3. Kan? Okey, lihat muka surat 30 berapa tu? 32. Okey, dalam bab 2 ni kita telah belajar latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Okey, di sini kita belajar asas pembentukan perlembagaan itu, yang mana kita ambil daripada, kita teruskan daripada Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Undang-Undang Laut Melaka, Hukum Kanun Melaka, dan juga undang-undang di negeri-negeri Melayu yang lain, dan juga daripada Undang-Undang Inggeris, Charter of Justice tu, ingat balik. Kan? Itulah asas pembentukan perlembagaan negara kita. Kita ada unsur tradisional dan moden. Baik, kita juga belajar sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan bermula dari negeri Perak, okey, dan sampailah kita merdeka. Baik. Topik yang ketiga kita belajar, okey, ciri tradisional dan juga ciri moden, okey, ciri utama perlembagaan. Dan kita belajar pindaan perlembagaan pada tahun 63 dan pada tahun 65. Okey, itu imbas kembali. Okey, baik. Untuk soalan ini, okey, cikgu nak awak siapkan, awak lengkapkan. Okey, kemudian bolehlah screenshot, okey, hantar kepada cikgu. Screenshot, masuk dalam telefon, tangkap gambar, hantar Telegram, crop elok-elok, cikgu akan semak InsyaAllah. Okey, baik. Last sekali pengumuman. Masa cuti sekolah nanti bermula pada 29 ni, hari bulan ni, di 2 minggu kita cuti sekolah ni sampai 13, okey, 13 Jun. So cikgu akan buat beberapa kelas pecutan untuk habiskan bab sampai bab 5. Jadi awak tak cuti lah sebenarnya untuk sejarah ni, tak cuti, awak kena belajar sebab kita ni agak ketinggalan. Okey, sebab apa agak ketinggalan? Sebab cikgu fokuskan topik-topik terjejas masa tingkatan 4 dulu. Okay, sebab kita lambat masuk tingkatan 5 ni. Okey, begitulah. Jadi yang kedua, dalam cuti ni juga cikgu akan adakan insya-Allah. Okey, doakan perancangan cikgu ni berjaya. Okey, cikgu akan buat yang pertama bengkel pemantapan kebat. Bimbingan menjawab soalan kebat lah sebenarnya. Cikgu akan buat satu bengkel ataupun seminar tentang bagaimana kita nak jawab soalan kebat dalam soalan peperiksaan SPM. Jadi insya-Allah, okey, cikgu akan buat bengkel dan seminar itu, dan cikgu harap kamu semua calon SPM dapat menyertai bengkel tersebut. So cuti sekolah 2 minggu. So okey, semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Awak duduk rumah je kan, tak boleh pergi mana-mana. Jadi daripada duduk saja kat rumah tu, apa kata selama beberapa jam peruntukkan untuk belajar sejarah kan. Gitu. Okey. Lagipun awak tahun ni SPM, berkorbanlah sikit lah. Sikit berkorban lah kan. Okey, dah datang 5 dah kan. Dah sudah puas dah main-main dah. Okey. Tiba masanya awak dah mengerahkan semua tenaga, okey, kepada satu usaha untuk ke arah kecemerlangan lah. Sebab tahun ni tahun last awak okey, tahun last awak SPM format baru pula tu. Kan, format baru, cikgu pun tak boleh agak macam mana. Okey, ingat kalau awak tanya cikgu ada soalan clone tak ataupun target tak, cikgu tak dapat bagi. Minta maaf, cikgu tak dapat bagi. Kalau pelajar tahun lepas, pelajar tahun-tahun dulu, cikgu boleh agak apa soalan keluar kan. Untuk tahun ni pelajar-pelajar sekalian, cikgu tak dapat agak soalan yang keluar yang mana. This is our first time SPM new format. Kan. Jadi begitulah cerita dia. So cikgu doakan semoga awak diberikan kekuatan, kekuatan untuk meneruskan pelajaran dalam situasi yang sangat-sangat mencabar ini. Supaya awak dapat satu kekuatan, dapat teruskan pelajaran walaupun berdepan pelbagai halangan. Termasuk diri sendiri tu, halangan paling utama sebenarnya diri sendiri. Dalam diri tu sebenarnya.
Tak ada internet, tak ada gadget, tak ada telefon, itu bukan halangan sebenarnya. Ada cara sebenarnya untuk cari ilmu ataupun belajar benda-benda lain. Sebenarnya diri sendiri tu, halangan utama ialah diri kita sendiri. So, pepatah ada nyatakan kita punya musuh yang paling hebat. Musuh kita yang paling hebat kita sendiri sebenarnya. Our worst nightmare, our greatest enemy is ourselves. Gitulah. Baiklah, itu saja daripada cikgu. Kelas kita pada pagi ini, alhamdulillah kita dah tamat bab 2. Nanti dalam cuti sekolah kita akan sambung bab 3. Dan kita akan berbengkel dan seminar. Jangan lupa jaga SOP, jaga diri, jaga keselamatan. Akhir kata cikgu ucapkan selamat bercuti untuk minggu depan lah. Minggu depan kita ada belajar lagi. Sabtu minggu depan kita boleh cuti. Awal bagi ucapan cuti ni. Jumpa pada minggu depan 2 kali lagi lah. Iaitu pada 24 dan juga pada 28 hari bulan kan. Kita akan sambung bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr lillazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Kelas ditangguhkan pada hari Senin. Bye, jumpa lagi. Terima kasih, Bro. Sama-sama. Ya. Masih